Pukul 11 berdua orang naik motor. Gini buat mancing. Sampai kat tasik kolam sungai. Masuk Zuhur dah. 1.32. Sen, dah Zuhur dah Sen. Jom kita semayang. Apa nak semayangnya? Seluar aku dah 3 hari tak basuh. Nak semayang macam mana? 3 hari tak basuh ni. Sen, dekat surau kita Sen, 10 tahun kapet tak basuh Din. Boleh je kita semayang Din. Selagi tak ada najis kita semayang Din. Oh ya ke? Walaupun tak basuh. Selagi tak ada najis dekat seluar kau Din, boleh semayang Din. Oh begitu. Sejadah aku tak bawa. Atas rumput pun boleh Din. Tak ada kolam nak ambil wudu. Kolam Din, kau terjun dalam tu kau naik balik. Lama-lama dia jadi kawan kita. Itulah yang disuruh berbisik. Jom. Bukannya susah tuan-tuan. Nak ajak orang ke masjid tak susah. Ada 4 cara nak ajak orang buat baik untuk ke masjid. Apa dia? Afshus salam. Sebarkan salam. Tuan-tuan nak ajak orang datang ke masjid, sebar salamnya. Assalamualaikum. Asal ke masjid je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama tuan-tuan dia ikut kita. Kita ni nak ke masjid, gini buat motor. Kain pelekat selok sampai ke peha. Tu Haji, kain pelekat sampai ke peha tu. Aircon. Dengan tak senyum, dengan serius, siapa nak ajak kita ke surau? Cuba berhenti kejap. Berhenti dekat dia. Assalamualaikum. Anak kata dapat masuk universiti. Dapat masuk universiti, alhamdulillah lah. Pakcik nak ke mana? Aku dah pakai macam ni, Mat, ke masjid lah, Mat. Takkan ke karaoke bagi ke pelekat, Mat. Tiap-tiap hari bagi salam kat dia. Lama-lama dia kawan kita. Lalah dia ikut kita. Malam ni ada Ustaz Kazim. Oh, Ustaz Kazim kalau ada jodoh tu, jom ikut dia. Nombor 1 salam. Saya nak ajak orang pergi sekolah saya. 2 tahun saya bagi salam depan pintu rumah saya, depan pagar tu. Tiap-tiap kali orang pergi sekolah, tiap-tiap pagi saya duduk. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lama-lama ramai kawan tuan-tuan. Tak payah dakwah pun, salam je. Ada satu makcik tu tuan-tuan, akak tu, dia hantar anak dia ke sekolah pakai baju kelawar. 3 hari je. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masuk hari keempat bertuduk tuan-tuan. Hari ketiga dia kepit. Baju kelawar kan labuh. Kadang-kadang kau pakai baju dalam, gini letak lah. Pukul 7 gelap lagi, tak nampak dia orang, kata dia. Assalamualaikum, dia kepit baju tu. Masuk hari keempat ke lima bertudung tuan-tuan. Kuasa salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Jom kita bagi makan. Bila kita buat jamuan makan selalu ni tuan-tuan, ni orang belakang saya ni, Ustaz Zuhair ni. Saya masih ingat saya mengajar di Kemensah Al-Iman, Kemensah Haid dia jadi imam. 2 sah je. 6 bulan pertama 2 sah je. Orang di situ 2 sah, tak ramai. Tapi tiap-tiap kali datang, makan nasi dalam talam. Tiap-tiap kali datang, buat jamuan. Melimpah sampai tingkat bawah. Datang pula alias salam, buat rakaman CD, satu Malaysia datang tuan-tuan. Apa tarikan dia? Bukan saya. Tarikan dia ialah makan nasi dalam talam. Bila orang sponsor, minggu depan dia tengok ramai, restoran sana pula sponsor. Orang kaya pula sponsor. Datuk tu pula sponsor. Datuk Seri pula sponsor. Lah tuan-tuan, kambing bakar dia bakar depan surau. Orang datang tuan-tuan, ramai datang. Tuan-tuan boleh tengok dalam CD saya yang lama-lama tu, tak pun tengok dalam YouTube. Ada orang gemuk di belakang dia. Inilah orang dia tuan-tuan. Sekarang slim dah, slim melim sekarang ni. Dia kuasa bagi makan tu sampai sekarang saya tak boleh lupa. Dan yang datang tu orang Singapura, yang datang tu orang daripada Johor datang dengan ceramah. Termasuklah yang bukan Islam datang. Dia ikut saya tuan-tuan sampai masjid AU 4 ke AU 5 ke. Masjid apa nama saya lupa dah. Dia tak pakai tudung Cina. Nyonya. Tak pakai tudung datang masjid. Makcik-makcik tu marah. Apa tak pakai tudung ni? Marah. Makcik tu nyonya tu tak Islam. Dia duduk dekat belakang, dekat kolah wuduk tu. Marah. Tak semayang ke? Nak kata uzur tua. Garang betul makcik-makcik betul. Ya Allah. Lalah dalam ceramah saya cakap, akak-akak, nyonya tu, makcik tu tak Islam. Baru datang minta maaf lah.
Itulah akak sabarlah dulu akak. Oi. Kita ni laser di mulutnya. Sabar lu. Kita ni cepat benar nengok. Ngata je. Tuan-tuan, makcik ni, nyonya ni, saya pergi di kampung dia. Di Kulai, Johor. Dia datang kuliah subuh pun dia datang. Satu hari anak dia telefon, "Ustaz, mak saya sakit. Sekarang ada dekat hospital ICU. Boleh tak Ustaz datang ziarah? Mak saya sebelum koma, dia sebut nama Ustaz. Saya dekat Taiping ni abang. Macam mana saya nak pergi jauh bang? Johor Bahru punya hospital ni." Mak dia sedar, anak dia telefon, "Ustaz, mak saya sudah sedar. Alhamdulillah. Mak saya nak masuk Islam Ustaz. Alhamdulillah. Boleh tak Ustaz datang? Saya di Perak ni bang, macam mana nak abang masuk panggil Ustaz mana-mana pun tak apalah. Islam dalam hospital tuan." Mak dia, anak dia telefon lagi, "Mak saya minta Ustaz bubuh nama." Dia ikut saja. Apa Ustaz bubuh nama? Saya kata bubuh nama Siti Aisyah. Lepas bubuh nama Siti Aisyah 4 jam tuan-tuan koma. Dia sedar-sedar balik, meninggal. Semayang tidak, apa tak sempat. Hari ni masuk Islam, hari ni mengucap, hari ni buat nama Siti Aisyah, hari ni koma, hari ni meninggal. Lebih baik daripada makcik tadi. Apa ini tak semayang ni? Lagi baik daripada itu tuan. Sebab tu Allah nak bagi hidayah, kita tak tahu. Tugas kita berdakwah, bukan tengking orang. Inilah nama dia, berbisik, ajak orang buat baik. Nombor 2, apa dia bisikkan? Bagi makan. Nombor 3, wasilul arham. Nombor 3, sambung silaturahim. Nak ajak orang ke masjid tak susah, sambung silaturahim. Dan yang keempat, bagaimana nak ajak orang datang semayang berjemaah di surau? Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Semayang waktu malam, sedang orang lain sedang tidur, kau bangun malam-malam, kau sebut nama orang. Jawatan kuasa surau, bangun malam-malam sebut, "Ya Allah, ya Allah, gerakkanlah hati ni datang semayang, ya Allah." Nabi pun buat sampai Umar Al-Khattab masuk Islam. Kenapa kita tak menggunakan kuasa doa untuk mengajak orang jadi baik? Yang ketiga tuan-tuan, mendamaikan di antara manusia yang bergaduh. Sesiapa yang buat 3 benda ni tuan-tuan, pahala yang besar menanti kepada mereka. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa dia yang terbaik yang saya nak ajak pada tuan-tuan? Bisnes. Berniaga yang terbaik. Berniaga yang terbaik. Saya tadi sampai-sampai tu saya minta dia orang cari kedai makan. Pusing ke atas tu, ada restoran Al-Amal lah pula. Pusing lagi, pusing naik ke atas, tak ada pula Al-Amal. Al-Ibadah pun tak ada tuan-tuan. Pukul 7 baru jumpa kedai Kelantan hujung tu. Saya cakap dekat toki kedai dia, buat cepat sikit ya, saya ada ceramah. Kenapa lambat sangat sampai? Nak buat macam mana? Ini pun lambat syukur juga sampai ni, kata dia. Duk melilau-lilau, 6.30 sudah sampai, duk melilau cari kedai makan tuan-tuan. Oi, Allah, apakah bisnes paling bagus? Akak tadi bisnes tom yam, yang sana bisnes apam balik. Tuan-tuan sini bisnes macam-macam. Rasulullah sebut, Allah Ta'ala sebut, bisnes yang paling bagus ada 3. Surah Al-Fatir ayat 29. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Quran. Wa aqamus salah, orang yang mendirikan solat. Dan orang yang menafkahkan hartanya sirran wa alaniyah, sama ada secara sembunyi atau terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini adalah membuat satu bisnes yang tidak akan bankrupt. Nombor 1 apa dia? Baca Quran. Bisnes paling untung sekali. Macam mana Ustaz baca Quran tu bisnes paling untung? Tuan-tuan jemput lagi sekali. Saya nak hurai panjang lebar ni tuan. Saya dah ceramah 29 tahun. Ini kali pertama datang surau ni. Kalau nak jemput lagi 29 tahun pada sekarang. Kita huraikan orang yang baca Quran ni bisnes paling untung. Tuan-tuan jangan ingat bisnes baca Quran tu bisnes baca je. Tak. Kalau tuan-tuan nak buat apa pun, tuan-tuan ikut Quran, subhanallah, mesti bagus.
Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 44. Apa dia Quran? Huwa lillazina amanu hudan wa shifaun. Quran ini kepada orang yang beriman adalah petunjuk dan ubat. Kalau tuan-tuan faham, orang beriman menjadikan Quran adalah petunjuk, mesti untung. Tuan-tuan berkeluarga ikut Quran, tuan-tuan berbisnes ikut Quran, tuan-tuan memandu ikut Quran, tuan-tuan makan ikut Quran, semua ikut Quran, tuan-tuan adalah orang paling untung sekali. Pahala dapat, sihat dapat, kebaikan dapat, berkat dapat, rahmat dapat. Masalah kita sekarang tuan-tuan, kita tak memahami Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ali Imran 148. Balik buka 148, 149. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina kafaru. Buka balik tuan-tuan ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ni duk ikut saja orang kafir ni akan balikkan kamu, belokkan kamu balik, bengkokkan, tumit kamu pada jalan yang tak betul. Fatanqalibu khasirin, kamu kan jadi rugi. Sampai nak memilih kawan pun Allah ajar dalam Quran. Nak memilih pemimpin pun ada dalam Quran. Tapi bila kita ni tak mau ikut Quran, habis rugi orang kita tuan-tuan. Itu baru bab memilih pemimpin, memilih kawan untuk bermesyuarat. Allah suruh aja mana dia yang kamu kena ikut. Sebab tu saya kata tadi, manusia paling untung ialah manusia yang ikut Quran. So, nak ikut Quran ni tuan-tuan, pilih suami ikut Quran, pilih isteri ikut Quran. Bila kita pilih ikut Quran, nescaya tepat pilihan kita. Elok sebab dia jadi petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu syifa, ubat. Ubat. Tadi saya singgah, saya ziarah satu warga pondok saya, baru balik daripada hospital. Hari ni dia ada temu janji dengan doktor. Saya tanya macam mana kak? Alhamdulillah Ustaz, doktor dah sahkan saya free, dah bebas daripada kanser Ustaz. Dia kanser limfoma, payudara dia jadi bengkak, kepala dia dalam otak ni ada kanser. Tak pernah, jarang-jarang berlaku. Di sini kanser, di otak pun kanser. Stage 4. Dia datang jumpa saya di pejabat, dia bawa air jampi, minta saya jampi. Dia kata, Ustaz, minggu depan doktor nak operate saya punya breast saya Ustaz. Kepala saya ni pun doktor nak operate juga. Kenapa kak? Kanser. Saya cakap, sabar dulu kak. Saya ni nak pergi umrah bulan 9. Dia datang jumpa saya bulan 8. Saya kata bulan 9 lepas musim haji saya nak pergi umrah. Nanti saya bacakan untuk akak. Akak jangan lagi operate, akak jangan buat lagi. Tunggu dulu. Sebelum saya pergi umrah ni, akak amalkan dulu ayat ni. Saya bagi dia ayat Quran tuan-tuan, saya bagi petua dia, saya bagi petua dia. Sampai di Mekah, saya baca Al-Fil 1000 kali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya bacakan pada dia surah Ar-Ra'du. Saya bacakan pada dia 8 surah yang mematikan sel-sel kanser. Kemudian tuan-tuan, balik daripada umrah, saya suruh dia baca lagi, jangan putus baca. Sampailah bulan lepas, dia kata, Ustaz, doktor kata dah tak ada dah, tapi doktor nak pastikan lagi, doktor minta buat MRI dengan CT scan. 2 minggu lepas dia buat, hari ni dapat jawapan, hari ni saya pergi tengok dia. Macam mana kak? Alhamdulillah Ustaz. Tak ada dah Ustaz. Doktor tu Islam ke Hindu ke apa? Hindu Ustaz. Dia tanya saya makan ubat kampung ke apa? Lepas tu kak jawab apa? Tak ada, kak baca Quran. Dengan buat kemo, kak baca Quran. Menang doktor Hindu tu, India lah. Ni power tak power Quran. Masalah kita ni tuan-tuan, Quran ni last sekali. Last baru Quran. Sakit apa makcik? Sakit kepala. Tu makan Panadol tak lega. Panadol dulu nampak. Sepapan makan tak lega. Jumpa doktor. Ambil ubat klinik. Seminggu tak lega. Makcik, saya buat surat sikit. Pergi ke pakar. Buat di pakar, buat scan, buat segala MRI di kepala semua.
Tak ada apa makcik, sehat kepala makcik ni. Sudah. Jumpa pula bomoh kampung pula yang nyinson mata kaji. Semua ringseng. Orang buat pula dah, tuan. Jenuh tuan-tuan kita ni. Last kali bila dah tak lega baru jumpa Ustaz Fendi. Ustaz minta surau buat sikitlah baca Yasin. Last kali Yasin. Kenapa tak awal-awal Yasin? Kenapa tak awal-awal ambil surah pada Waqi'ah untuk hilangkan sakit kepala? La ilaha illallah. Quran tu ubat. Tapi hari ni orang jadikan Quran last kali, pilihan terakhir. Masalah kita tak jumpa dalam hadis, kita tolak satu amalan. Ini penyakit kita ni. Tambah-tambah pula ustaz muda-muda ni dia macam itu. Ni nama dia Sa'i, nampak Sa'i? Air Zam-Zam ke apa ni? SAI Sa'i. Okey, surah Al-Ittihadiyah. Tuan-tuan kena faham tu. Sebab ada yang buat balik buat kereta pula ambil aku tulis saja. Ada je muah surah tuan-tuan. Oi. Bila tak habis bihun dia buat balik dengan pinggan buat balik sekali. Tu yang Tok Siap tulis dekat punggung pinggan tu. Surah Ittihadiyah. Itu pun dia buat balik pinggan, tak pulang balik. Setahun. Bila kita pergi rumah dia jamu kuih raya tuan. Tok Siap kan dia kenal. Ini surau punya ni. Sampai dia ke dapur, tuan rumah tu ke dapur, Tok Siap lupa. Dia, kita punya ni nampak tuan. Jadi akak-akak yang mana buat balik pinggan mangkuk surau, baik pulangkan balik. Tuan-tuan tahu tak? Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, tolong jampi sikit. Dia minta saya jampi. Ni apa jampi ni apa jampi ni? Orang sekarang tak percaya jampi rupa dia. Tak percaya. Ada orang kata, Ustaz, rumah saya ni ada gangguan. Jadi macam mana? Macam malam-malam pukul 2, pukul 3 tu macam dinding tu macam cakar tau. Husin. Dia kata, Husin. Takut Ustaz. Kadang-kadang macam berlari. Busang kot. Tak ke musang Ustaz. Berlari laju. Kalau itu rimau lah. Ustaz tu jampi Ustaz. Saya kata buat mari air hujan. Buat mari air hujan. Tak ada air hujan. Mana cari air hujan musim kemarau ni Ustaz? Mana saya tahu. Buat mari air hujan. Bila buat mari air hujan saya pun jampi. Ada Ustaz kutuk pula. Apa ni jampi. Cahaya jampi ni. Persoalan dia tuan-tuan, ya ke tak boleh jampi? Nabi pun ruqyah. Ruqyah bukan ruqyah. Ruqyah lagi bukan. Ruqyah tu ruqyah Wanda. Ruqyah Hanafi di bawah bulan purnama tu ruqyah tuan-tuan. Tuan-tuan, di mana dalil air hujan tu ubat? Kalau kamu tak jumpa dalam hadis, jangan cakap tak ada. Orang Islam ni rujukan dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau kau tak ada hadis, kau bukalah Quran. Surah Al-Anfal ayat 11. Balik buka Quran. Allah kata apa? إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيَذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Direct Allah sebut, Allah lah yang memberikan kamu mengantuk sebagai nikmat kepada kamu dan diturunkan kepada kamu daripada langit air hujan untuk membersihkan kamu dan membuang godaan-godaan gangguan syaitan, dan dengan itulah menyenangkan hati kamu dan menetapkan kedudukan kamu. Terang-terang Allah sebut dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Buka. Hebat ayat Quran tu. Hebat air hujan. Berapa ramai orang hari ni bila sebut hujan demam? Lepas hang mandi hujan, mandi dengan air biasa. Saya kalau air hujan malam Jumaat turun, saya mandi tuan-tuan. Ambil kain pelikat mandi tengah laman, mandi air hujan malam Jumaat. Sehat badan. Allah sebut. Akak-akak pun boleh mandi kak. Jangan berkemban pula. Semua jiran begini tengok kat pagar, ramai tengok je.
pakai tudung-tudung mandi kau Saya buat tuan-tuan air hujan tu. Allah sebut terang-terang. Salah satu fungsi air hujan ialah membuang, mengganggu godaan syaitan. Dia buang gangguan syaitan. Ambil lada hitam, ambil garam kasar, campur-campur, renjih keliling rumah. Air hujan. Kalau kamu tak jumpa dalam hadis, janganlah kamu kata tak ada. Benda tu ada dalam Quran. Orang tua-tua dulu kata, makan, minum, hujan batu jadi cerdik. Apalah ni bodoh pergi makan hujan batu tu pasal? Kalau kau tak mau percaya, kau nak tak di mana ayat Quran dia? Hujan tu membersihkan hati kamu. Hak benak tu jadi cerah. Hak gelap tu jadi cerah. Waliyarbita ala sudurikum. Allah bersihkan hati-hati kamu. Sebab tu orang tua-tua dulu jumpa hujan batu berebut. Sampai batu betul pun dia ambil. Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling untung orang yang faham Quran. Best bisnes paling baik. Nombor 2, bisnes paling baik apa? Semayang. Solat, bisnes paling baik. Satu langkah, satu pahala. Duduk dalam majlis ilmu pun banyak pahala. Semayang banyak pahala. Menunggu semayang maghrib nak masuk isyak, tunggu tu pun dapat pahala lagi. Ambil wuduk di bawah, di rumah dapat pahala lagi. Bisnes paling bagus ialah bisnes sembahyang. Jom tuan-tuan, kita jadikan surau kita ni tempat untuk kita berniaga. Apa dia? Berniaga sembahyang. Subuh ke sini, asar ke sini, pencen apa lagi nak buat? Subuh-subuh penuh tuan-tuan buat. Dan yang terakhirnya, apa dia bisnes paling untung? Menafkahkan secara terang atau secara sembunyi. Maknanya tuan-tuan, boleh bersedekah secara terang-terangan. Dan dia tidak dikira riak pun. Allah sebut sirra wa alaniyah. Alaniyah ni iklan, terang-terang. Saya sebab aku pengurusi surau, dengan ini mendermakan RM20,000 untuk program Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Jangan tuan-tuan cakap dekat Datuk Saleh tu, riak punya orang lah. Bagi-bagi je lah, bising-bising pula. Hei tuan-tuan, tak. Allah kata berilah secara terang-terangan sebagai galakan pada kita. Kalau pengurusi surau tu dia pencen pun dia boleh bagi RM2,000, takkan kita Tan Sri nak bagi RM2? Itu tujuan diumumkan sedekah tu, memberi galakan supaya orang lain pun bersedekah. Siapa-siapa yang buat macam ini tuan-tuan, dia adalah businessman yang paling baik sekali. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih pada tuan-tuan yang datang pada malam ini. Terima kasih pada Jawatankuasa Masjid Surau yang menyediakan makanan untuk saya. Untuk makluman tuan-tuan, saya tak makan malam. Minta maaf ya, saya tak makan malam. Saya makan nasi je. Malam ni susah nak makan. Yang benar faham, tak faham mudah tak. Saya tak makan sebelah malam. Saya makan sebelah petang. 6.30 tu time saya makan. Lebih daripada itu saya tak makan dah. Dan saya tak makan nasi tuan-tuan. Saya dah tak makan nasi lah. Saya makan benda-benda lain. Oat saja. Nasi saya tak makan untuk kesihatan saya. Jadi yang ketiga, saya nak pergi ke Johor. Terus ke Johor, doakan saya selamat semua. Driver saya tak mengantuk. Dan yang keempat, saya nak turun ke tangga ni. Harap-harap tidak adalah gangguan untuk saya. Tak adalah nak ambil gambar ke, nak salam ke. Tuan-tuan bagi lorong untuk saya je lah tuan-tuan. Kalau tidak, jenuhlah saya. Okay, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Saleh dan seluruh Jawatankuasa. Terima kasih pada Ustaz Pendi. Minta maaf pada beliau, saya dah sebut nama dia 4 kali tuan-tuan. Ya, minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.